Saya pun tak tahu saya bahagia ke tak, tapi berasa biasa. Saya duduk pergi masjid ustaz. Dia kata saya duduk start pergi masjid sembahyang subuh lah ni. Saya duduk tengok muka kawan. Ada satu orang tua duduk main sembahyang subuh tu. Dia kata saya duduk tengok muka dia. Saya tengok muka dia. Saya suka tengok muka dia. Dan tiap-tiap kali bila saya tumpang muka dia, saya rasa ketenangan tu. Dan mana silap saya ustaz? Ini susah nak cakap. Kita susah nak cakap. Kita kena hantar BPR pergi cek habis semua. Sampai bawah katil rumah dia mau cek habis. Apa benda yang jadi hang kelang kabut sana ni? Pergi buka pintu rumah tu, dia dengan patung beli di Indonesia duduk dalam rumah dengan serba mak nenek benda dalam rumah dia. Ada orang macam ni. Ada. Kesian kat mereka. Mereka vakansi. Ada satu kekosongan dalam hati dia. Dia ada satu benda yang satu ruang kosong dalam hati dia yang dia cuba nak bubuh macam-macam dalam tu tapi tak fit. Dia rasa hati dia ada benda yang kosong. Ada benda dia cuba bubuh dengan duit, tak mau nak fit. Dia cuba nak bubuh dengan hiburan, tak mau nak fit. Dia cuba nak getaran jiwa, tak fit. Kan? Dia nak masuk tu dalam kekosongan tu kerana dia tahu dia ada kekosongan tapi dia tak tahu apa yang boleh nak mengisi kekosongan tu. Dia duk terai bubuh macam-macam, terai bubuh. Oh, nak kena pi melancong kot. Pi melancong luar negeri balik mai kosong juga. Nak kena pi umrah kot. Pi umrah balik mai kosong juga. Apa aku nak buh ni yang kosong ni? Kekosongan itu hendaklah diisi dengan iman pada Allah. Bila dia beriman pada Allah, bila dia takut pada Allah, kekosongan itu terisi dengan sendirinya. Iman ni lah yang dia duk cari tak jumpa. Kesian dekat dia. Na'udzubillah. Kita jangan jadi macam tu. Yang kesembilannya, orang yang membuat riba diutus Allah baginya akan ular tinggal diam di dalam perutnya. Pergi balik ia supaya mengazab akan dia dan membinasakan dia dan menyakitinya. Baik, yang ke-10-nya ialah orang yang memperbuat riba itu dilempar pada segala jalan supaya menempuhi atas mereka itu kafir-kafir yang diazab mereka itu pagi dan petang. Yang ke-11-nya, tersiar riba itu serata-ratanya. Ialah setengah daripada alamat hampir kiamat. Di antara tanda dekat nak kiamat, riba ni macam tak boleh nak elak. Macam tak boleh nak elak. Kan? Dalam hadis Nabi SAW sebut, dia kata di antara tanda akhir zaman, kamu tidak boleh betul-betul lepas daripada riba. Setidak-tidaknya kamu akan kena debu-debu riba. Debu kena juga. Kan? Kalau kita nak query, sangkut lah. Kalau kita query, sangkut. Dia gaji hak duk main kat kita ni. Sangkut. Sangkut semua. Sangkut habis. Pasal apa? Pasal itu debu. Dia panggil debu-debu riba. Kena. As long as, selagi mana kita tak sengaja pergi terjun masuk dalam kancah riba, selagi mana kita cuba elak daripada terlibat dengan riba, kita terkena debu-debu yang tidak. Kita tak boleh elak daripada dia. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Kerana itu tanda akhir zaman sebenarnya. Kan? Ini bank rakyat. Nak diislamkan sepenuhnya. Alhamdulillah. Bank Simpanan Nasional dah buat proposal untuk buka kaunter takaful Islam. Alhamdulillah. Ada sahaja langkah ke arah nak menuju kepada keredaan Allah, kita kata bagus. Kita kata bagus. Dan kita menyeru dan kita berdoa dan kita menggalakkan dan kita selalu ulang sebut supaya semua yang doa ada, pilah kepada cara Islam. Cara Islam adalah cara yang paling baik. Kan? Baik, yang ke-12-nya, keluar orang yang memakan riba daripada kuburnya kerana berhimpun di padang mahsyar, berjalan sebagai orang yang dirasuk hantu. Yang ke-13, mengenai orang yang makan riba itu oleh tempang dan hencot anggotanya atau kena capit dan cepoh dan cacat tubuh daripada dunia. Dibangkitkan dia hal keadaannya tak sempurna. Atas dunia ni jalan elok semua, akhirat esok bangkit tengok-tengok jalan tempang. Itu di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala kenakan pada dia. Yang ke-14-nya, sebagaimana banyak harta orang yang makan riba itu sekalipun habis jua ia dengan segera dan nampak kembali dan tempat kembalinya kepada sedikit.
walhasil balik asal. Riba punya pasal. Riba punya pasal. Nampak macam banyak. Tapi sebenarnya last sekali kita calculate pun tak ada untung banyak mana pun. Pasal apa? Hak banyak tu tolak pergi kepada riba. Tolak pergi kepada riba. Itu dirasai oleh orang yang involved dengan riba. Yang ke-15nya, orang yang berbahagia itu ialah orang yang jauh daripada riba. Dia kata. Dan orang yang celaka itu ialah orang yang kena akan dia oleh hujannya. Dan dikelilingi oleh apa yang dibenci orang-orang dan dapat dia daripada dosanya. Dan perbuatan riba itu daripada alamat mustahak diubahkan rupa yang asli dan dihilangkan nikmat dan diturunkan azab. Dengan kerana berleluasanya amalan riba, azab Allah Subhanahu wa taala mudah-mudah saja turun kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok hari ni pun nampak banyak sangat dah. Pelik-pelik punya azab dihantar mai. Kan? Ribut tak tentu kalau dia mai, hujan lebat dalam masa 4 jam saja cukup untuk menenggelamkan sebiji kereta. Lepas ni kereta pelik wilayah jangan duk beli. Kereta pelik wilayah takutlah nak beli. Pasal apa? Semua kena rendam dah itu ni. Dia angkat sejak-sejak ayam tu dia meja kau pakai buntak ni jahanam kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walau apa juga alasan setengah pihak bagi. Kan dia kata ni masalah sistem perparitan, ini masalah town planning, ini bagilah 1001 alasan yang kamu nak bagi. Setidak-tidaknya benda yang berlaku itu ada kaitannya dengan bala Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang kibar banyak-banyak, kita jauhi benda-benda yang boleh mendatangkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat, anak-anak pinak, isteri kita, keluarga kita semua selamat, masyarakat kita selamat, negara semuanya selamat insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kehadiran kita ini memberikan manfaat dan mudah-mudahan dia boleh menjadi pencetus kepada kesungguhan kita untuk menambahkan ibadat kepada Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah.